Jemaat, mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa, kami sudah dipersiapkan dalam ibadah ini untuk mendengarkan firman-Mu. 天父，你已经预备我们的心来聆听你的话。 Kiranya Tuhan, hati pikiran kami boleh terarah kepada firman-Mu, 让我们每一个人都能够全心全意来跪向你的话， sehingga semua perkataan yang akan diucapkan dari mimbar ini 以至在这个讲台上所传讲的每一句话， sungguh-sungguh kami tangkap dengan baik ya Tuhan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. 让我们可以紧紧地抓住你要我们了解的心意。 Sertailah Bapa kedua hamba-Mu, 求你与两位仆人同在， supaya sungguh-sungguh hanya menyampaikan firman Tuhan. 让我们单单传讲你的信息。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita akan belajar bersama-sama Yosua pasal yang ketiga. 让我们一同来学习在约书亚记第3章 Ayat 1 sampai 17, tapi kita tidak akan membaca semuanya. 从第1节到第17节，我们不是全部念完。 Ya, pertama dibacakan dalam bahasa Mandarin ayat 1 sampai 6 dan kemudian ayat 13 sampai 17 dalam bahasa Indonesia. 中文看第1节到第6节。约书亚清早起来，和以色列众人都离开神庭，来到约旦河，就住在那里，等候过河。到了3天，官长走遍云中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们的神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开你们所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离要量2000肘，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。”约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”约书亚又吩咐祭司说：“你们抬起约柜，在耶和华前头过去。”于是他们抬起约柜，在百姓前头走。 Ayat 13 sampai 17 bahasa Indonesia. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们读经到此为止。凡是读了神的话、遵行神的话的人，是一个有福的一个人。 Saudara yang kasih Tuhan, saya memberikan tema melangkah dengan iman. 今天我要列个题目，就是以信心来迈步前行。 Saudara, kita tahu bahwa kita tidak pernah mengetahui masa depan. 我们知道，我们每一个人都不了解我们的前途如何。 Jadi saudara, firman Tuhan selalu mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. 所以神的话也告诉我们，我们每一个人知道我们前途所有发生的事情， Termasuk apapun yang kita rencanakan ke depan. 也包括我们前面所计划的每一样事情。 Kita mungkin katakan kita hanya bisa berencana, 可能我们会说，我们只有单单在那边计划， tetapi sama sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan.
但是我们却不知道前途所要发生的每一样事情。 Kayak itu saudara, oleh karena itulah orang-orang yang belum percaya Tuhan, 所以没有相信神的人呢， mereka seringkali mencoba mencari orang pintar. 所以他们就常常去找那些算命师。 Kira-kira di tahun ini saya nanti seperti apa ya? 那么在今年我到底会怎样子呢？ Kita pergi ke sana, tunjukkan tangan kita. 我们到那个算命师，把你的手掌，拿给他看。 Mungkin orang itu supaya melihat garis-garis tangan kita. 可能让他们去看我们手掌的每一个划线。 Kita seolah ingin mendengar satu berita yang bahagia bahwa kita mungkin panjang umur atau kita banyak rezeki. 透过这个手掌的纹，使我们可以知道，可能我们前面有很多的福气，或者是我们会长命百寿。 Tapi saya mau tanya kepada saudara, 但是今天我要问大家， mungkin tidak orang pintar itu nggak mau memberitahu saudara nasihat yang celaka. 那么可能吗？这些算命师要给你们算那些糟糕的那些消息呢？ Pasti nggak berani. 当然，他不敢把这个坏消息给 Karena 告 nanti 诉 akan 你， lewat mulut, dia akan celaka, tidak akan didatangi oleh 那 orang-orang. 么以后一传十，十传百，那么就会造成很多人不敢去到他的那边去算命。 Tapi apakah orang pintar itu tahu masa depannya? 但是是否这个算命师他知道他的前途的事情呢？ Saudara, karena itu sebagai orang Kristen, saudara dan saya tidak boleh pergi ke tempat-tempat demikian. 所以今天你我成为基督徒，你千万不可以去找这些算命 Sekali 师。 lagi, tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. 我再说，没有一个人知道我们前途所要发生的事情。 Kita boleh berencana. 我们可以在那边计划。 Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh berencana. 我再说，并不是表示说我们不可以去为前途计 Kita 划。 boleh berencana. 我们可以为前途计划， Tapi kita serahkan semua kepada 但 Tuhan. 是我们就要完全交托给神的心， Karena kita sadar masa depan ada di tangan Tuhan. 因为我们领悟到我们的前途在神的手中。 Nah, apalagi saudara kalau kita melihat Yosua dan 那 Israel. 么更尤其当我们看见约书亚和以色列民族， Mereka akan memasuki tanah Kanaan. 他们要进入迦南地， Tapi dalam keadaan yang sangat minim segalanya. 但是在种种的条件有限之下所要进去的。 Saya katakan bangsa Israel keadaannya tanda petik sangat minim. 我在说他们的这个情况是那么的有限， Saya percaya saudara berbeda dengan kita semua. 那么跟我们大家都不一样的。 Mereka dari kita semua masih punya rumah begitu. 我们大家还有房子， Kita mungkin masih punya tabungan. 可能我们还在银行里面有存款。 Tetapi saudara bangsa Israel bagaimana? 但是以色列民族他们如何呢？ Mereka minim. 他们那么的有限， Apa saja keminiman mereka ini? 所以他们的有限是什么呢？ Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. 那么有几样的事情我们必须要注意一下。 Yaitu mereka berada dalam perbudakan. 他们在为奴之地， Mereka dulunya miskin sekali. 他们过去是一个很贫穷的人， Mereka juga kurang pendidikan. 他们也没有受过高尚的教育， Alkitab mengatakan mereka tidak tahu berperang. 他们也不知道如何打仗。 Karena budak mana ngerti mereka berperang. 因为奴隶他怎样明白怎样去打 Mereka 仗 tidak 呢？ pernah belajar dengan baik. 他们没有好好的学习， Mereka tidak tahu strategi-strategi. 他们也不知道打仗的列车。 Apalagi dalam kitab Keluaran dikatakan mereka bangsa yang tegar tengkuk. 那么更尤其在出埃及记里面说，他们是一个顽梗的百姓。 Kita mendengarkan ini saudara pada waktu ulang tahun gereja kita. 那么我们记得，当我们教会在做年纪念的时候， Semua karena anugerah Tuhan. 一切都是因着神的恩典。 Kepada bangsa Israel Tuhan pun katakan, aku memilih kamu karena aku mau memilih kamu. 那么也在圣经也告诉我们，上帝对他们说：“我要拣选你们，因为我拣选。 Karena aku juga mau menepati janjiku kepada nenek moyangmu. 因为我要跟你的祖宗在那边守约。”
engkau mendapatkan negeri ini bukan karena kamu lebih baik dari 那 bangsa-bangsa 么 itu. 你要进入那个美地，并不是你比他们更好， Tapi karena bangsa-bangsa itu begitu bobrok. 因为那些民族他们是多么糟糕的民族。 Tapi kemudian yang terakhir Tuhan katakan, karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. 结果以下上帝也对他们说：“因为你是一个顽梗的百姓。 Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, ”若是我们看神的话， kita sadar kita diselamatkan karena anugerah 我 Tuhan. 们领会到我们是因着神的恩典，我们蒙恩得救。 Jangan pernah berpikir kita diselamatkan karena kita lebih baik dari orang 我 lain. 们就想在那边想，我们能够得救呢，是因为我们比别人更好。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹 Itulah 们， Tuhan mau mengajarkan bangsa kepada bangsa 所以 Israel. 上帝要教导这些以色列民族， Bagaimana mereka melangkah dengan iman 让他们用信心来去迈步前行， untuk memasuki tanah perjanjian 来进 nantinya. 入这个上帝所应许给他们的这个美地。 Saudara, awal permulaan mereka mau memasuki tanah perjanjian. 所以当他们还期限他们要进入这个美地的时候呢， Yosua diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu. 那么约书亚，上帝命令他去带领这些民族， Mengikuti semua petunjuk-petunjuk 那 Tuhan. 么按照上帝给他们的指示。 Saya harapkan kita memasuki tahun baru ini. 所以我很盼望，当我们进入这个新的一年的时候， Kita juga coba mengaplikasikan ayat-ayat ini dalam 让 kehidupan 我们也 kita. 在我们的生活当中来去实践神的话， Mari kita melangkah dengan 让 iman. 我们用信心来迈步前行。 Apa maksud dari melangkah dengan Nama- iman? 用信心迈步前行是什么意思呢？ Melalui ayat-ayat ini kita bisa melihat dua hal yang penting. 透过这几节经文，我们可以看见两样重要的事情。 Melangkah dengan iman itu artinya terus memandang Tuhan. 那么以信心迈步前行，表示说我们一直仰望神。 Saudara, sekali lagi banyak sekali di YouTube yang mengajarkan salah. 我知道在这个网线上有很多传这个错误的消息。 Melangkah dengan iman seringkali dikaitkan dengan imanmu harus besar. 这个以信心来迈步前行，表示说你的信心必须很大的信心， Imanmu harus kuat. 你的信心必须很牢固的， Itu namanya melangkah dengan iman. 那就是以信心迈步前行的意思。 Saudara, kita tidak boleh percaya kepada iman itu sendiri dalam diri kita. 我们不能够单单靠我们里面自己我们的信心， Saya sudah sering khotbahkan kepada saudara. 所以我也常常跟你们讲过很多的道。 Iman itu harus ada subjeknya. 那么这个信心必须有主动的人， Ingat saudara, iman itu bukan subjek. 所以你知道这个信心不是被动的， Sehingga seolah-olah Tuhan itu jadi objeknya iman kita. Salah itu. 我们把神看作是被动的对象，不对的。 Tuhan itu yang harus jadi subjeknya iman kita. 那么神应该要成为我们这个信心的主动者。 Jadi melangkah dengan iman itu artinya terus memandang Tuhan. 所以我们信心迈步前行，表示说我们继续不断的仰望 Karena 神。 ketika kita mengalihkan mata kita dari Tuhan, 因为当我们把信心完全注重在神身上的时候， saat itu juga iman kita jadi lemah. 那么呢，常常会造成我们信心软弱， Saudara, iman kita tidak pernah kuat 我们的信心从来没有很 kalau 牢 kita 固的。 terlepas dari Tuhan. 若是我们离开我们的神， Inilah artinya. 这就是这个意思。 Jadi tidak mungkin iman kita sendiri itu berdiri sendiri, tidak 那 mungkin. 么不可能，我们的信心自己在那边自立，不可能的。 Iman kita itu harus terus memandang kepada Tuhan. 所以我们的信心必须不断的仰望 Baru 我们 di 的 situ 神， iman percaya kita menjadi kuat. 才能够让我们的信心能够得到坚固。 Sebab itulah tabut perjanjian. 所以在这里指的约柜呢， Saudara, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, 所以神 bawalah tabut perjanjian itu. 所以神命令约书亚说：“你要把这个约柜带去。 Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran 那 Tuhan. 么这个约柜就是神灵格的这个票据， Di mana orang Israel harus terus memandang dan mengikuti
kehadiran Tuhan itu. 所以以色列民族他们必须要不断的仰望神的灵格。 Dan tabut perjanjian itu diangkat, dibawa oleh para imam Lewi. 而且是是叫这些祭司利未人的祭司抬着这个月桂轴。 Nah, yang waktu itu adalah suku Lewi yang memang ditetapkan oleh Tuhan. 那个是上帝所命定的是利未人， Saudara, tabut perjanjian tidak dibawa oleh siapa-siapa. 不是任何人可以带的， Harus dibawa oleh orang Lewi. 必须要有利未人来去带他， Saudara, orang yang memang sudah dikhususkan oleh Tuhan. 是上帝特殊拣选的一个人， Tidak boleh dari suku Yehuda. 不可以用犹大民族， Tidak boleh dari Simeon. 也不可以从西面民族， Tidak boleh juga dari anak Yakub yang tertua, yaitu Ruben. Tidak. 也不可以由流变来去带领，不可以的。 Tetapi suku Lewi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. 所以只有这个利未族是上帝所命定的一个民族。 Dan jelas di sini tabut perjanjian harus berjarak 2000 hasta. 在这里也告诉我们，你必须要离这个月桂2000肘， Ya, sekitar 900 meter. 大概900公尺。 Ya, 900 meter tabut perjanjian ada di depan Israel. 那么呢，2000肘，那么这个月桂在以色列民族前头行， Agar orang Israel bisa melihat dan tahu perjalanannya. 让以色列民族可以知道所当走的路。 Saudara, saya melihat cara Tuhan itu unik sekali. 所以我们看见神的方法是那么的别致。 Pada waktu di padang gurun, 所以当他们在旷野的时候呢， saudara, tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan 那么 Israel. 是云柱和火柱行在他们的面前。 Maka saat ini, saudara, ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, 所以今天当他们要进入这个迦南地的时候 maka 呢， tabut perjanjian yang berjalan di depan. 那么月桂行在前头， Saudara, tiang awan, tiang api sudah tidak lagi. 那么云柱火柱已经不在了， Diganti dengan tabut 所以 perjanjian. 用这个月桂来取代它。 Saudara, karena itu kalau saudara baca Alkitab baik-baik. 若是你好好的研究圣经的 Saya 话， sudah pernah khotbahkan kepada saudara. 我曾经向你们讲过这个道。 Pengalaman rohani itu baik. 那么属灵的经验是很好的， Tapi pengalaman rohani tidak boleh menjadi ukuran. 但是呢，属灵的经验不能够以这个来衡量。 Oh, dulu saya doa Bapa kami, 那么过去我是用主祷文来祷告， Tuhan sembuhkan saya. 上帝医治我。 Maka pengalaman yang kedua, saya doa Bapa kami lagi 2 kali. 那么第二次的经验呢，我2次用主祷文祷告， Maka pasti Tuhan akan sembuhkan 那么 saya. 上帝一定在那边医治我的。 Saudara, cara Tuhan itu unik sekali. 所以神用的方法是很别致的。 Kalau hanya satu cara, berarti Tuhan itu terbatas. 那么若是单单用一种方法，表示说我们的神是一个有限的一个人。 Cara Tuhan itu bermacam-macam sekali. 所以神的方法是种种事事的。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 诸位亲爱的弟兄姐妹 Karena itu 们， kita tidak boleh menyandarkan diri pada pengalaman. 所以我们不能够靠我们自己的经验， Tapi kita terus bersandar kepada Tuhan. 但是我们继续要全心的依靠神， Nah, para imam yang membawa tabut itu 而且带这个月桂的祭司呢， harus melangkahkan kakinya. 他们必须在那边在那边先把他的脚先走向前， Masuk dan berdiri di sungai Yordan. 他必须用他的脚站在约旦河里面。 Supaya dengan demikian sungai Yordan itu akan terbelah menjadi 2. 所以，若是你站在那个约旦河的时候，那么这个约旦河就会分为2 Terjadilah 半， mujizat air sungai terbendung. 那么就有神迹出现，这个水被断绝了，裂成雷了， Dan tanah sungai itu pun menjadi kering. 那么这个河水就干了。 Kalau Musa pada waktu memimpin Israel melewati Laut Merah, 所以，当摩西带领以色列民族过红海的时候呢， Musa mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke Laut Merah, dan Laut Merah itu terbelah menjadi 2. 那么这个摩西提起他的杖，把它
这个打在这个水面上，那么这个水就分为2半了， dan berjalan di tanah kering 他 juga. 们就可以走在干地上。 Tapi kali ini Tuhan tidak memerintahkan Yosua memakai tongkat. 但是这一次呢，上帝没有命令约书亚用这个杖， Tidak diminta untuk pakai pedang yang biasa Yosua 那 berperang. 么也没有命令约书亚用他打仗的那个剑。 Tapi Tuhan meminta orang-orang Lewi yang mengangkat tabut itu melangkahkan kakinya masuk ke sungai Yordan dan tetap berdiri di situ. Baru sungai itu terbelah 是 menjadi 神要那些抬这个约柜的祭司，他站在这个水上，那么这个约旦河就可以分为2半走干地了。 Saudara, pengalamannya berbeda nggak? 那么经验不同的， Berbeda. 不同， Pengalaman itu tidak sama. 所以经验不一样。 Karena Tuhan kita itu terlalu ajaib. 因为我们的神是一位奇妙的神， Tuhan kita itu maha kuasa. 神是蛮有全能的神。 Karena itulah saudara ada yang ngomong, pakai apa namanya anggur perjamuan, roti perjamuan. 那么有的人在那边提议说，你要用这个圣餐来去医病， Pakai minyak urapan. 或者是用这个高抹的油。 Itu semua boleh katakan membatasi Tuhan. 那么这些方法呢，在那边就是限制神的全能。 Saudara yang dikasih oleh 所 Tuhan. 以主内亲爱的弟兄姐妹们， Lewat tabut perjanjian ini, 所以透过这个抬约柜的事情呢， Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa 神 Israel. 要教导以色列民族 Terus pandang Tuhan. 一直仰望神， Tuhan yang memimpin di depan. 是神带领我们在前头行， Karena Tuhanlah yang tahu masa depan kita. 因为是神知道我们的前途。 Saudara, kita tidak boleh pergi ke siapa-siapa. 所以今天我们不可以在那边靠任何人， Termasuk saudara dan saya tidak boleh pergi ke pendeta juga. 我们也不可以在那边找牧师， Pendeta pun tidak tahu masa depan. 所以牧师也不知道你的前途， Saya pun tidak tahu masa depan. 我自己也不知道我的前途如何。 Saudara harus memandang, datang kepada Tuhan. 所以你必须亲自来到神的面前， Itu artinya melangkah dengan iman. 这就是以信心迈步前行的意思。 Saya percaya saudara cukup banyak yang mendengar nama yang terkenal ini, George Muller. 那么呢，我相信大家都认识这个穆勒先生。 Ya, George Muller adalah hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh 所以 Tuhan. 他是神重用的仆人， Dia termasuk mendirikan panti asuhan untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya. 所以他建立这个孤儿院来去收纳那些没有父母亲的 Kesaksian ini 儿童们。 Kesaksian ini diceritakan oleh seorang kapten kapal Bristol 1 di Nama- Inggris. 在英国一位船长在那边，他在那边做了一个见证。 Dia tahu George Muller adalah hamba Tuhan yang doanya boleh katakan banyak didengar oleh Tuhan. 所以我们知道穆勒先生是一个常常蒙上帝垂听祷告的一个仆人。 Suatu kali sudah diceritakanlah bahwa kapten kapal ini begitu bersukacita. 所以有一天呢，这个船长那么的很兴奋的、很高兴的， Pengalamannya untuk menakodai kapal sudah terbukti. 因为他已经有这个使这个船的这个经验了。 Saya sudah berada di buritan kapal ini 24 jam. 那么我已经在这个船上站立了24个钟头， Dan Tuan Muller ada bersama kita. 而且呢，穆勒先生与我们在一起， Dan dia mendekat kepada kapten. 所以他就接近这个船长。 Kapten, 船长啊， pada Sabtu ini Sorry. saya harus tiba di Quebec. 那么这个星期六我不是要到固登这个城市， Karena saya sudah berjanji saya harus ke sana. 因为我已经在那边跟他们立约了，跟他们在那边就是要到那个地方去讲道。 Oh tidak bisa Tuan Muller. 那么呢，这个船长对他说：“穆勒先生，不可能的。 Oh jika kapten tidak bisa membawa saya. ”他说呢，若是船长你不能够带我到那个地方， Saya percaya bahwa Tuhan akan membawa saya dengan caranya.
那么我相信神要用他的方法来去带我去那个地 Dan 方。 saya tidak pernah mengabaikan janji saya dan saya akan berdoa. 所以我从来没有在那边忽略我跟他们所立的约，所以我一直在那边祷告。 Lalu kapten ini kata, lalu kapten itu mengatakan, oh tidak mungkin itu. 所以这个船长不可能的， Tidak mungkin juga saya membatalkan janji saya. 所以不可能在那边这个设约的。 Tuhan, tidakkah Tuhan melihat bahwa kabut ini menghalangi kapal? 那么穆勒先生，你们有看到吗？这个很大的雾在那边阻止了这个我们的船。 Apa jawaban dari Muller? 那么穆勒先生怎样回答呢？ Saya dipanggil Tuhan bukan untuk melihat kabut yang tebal 那 itu. 么上帝选召我，不是叫我去看这个厚的云， Tapi saya dipanggil Tuhan untuk memandang Tuhan 但是神选召我，叫我仰望神， dan melakukan apa yang Tuhan mau. 而且在那边做上帝要我们做的事情。 Lalu Muller berlutut dan berdoa 那么穆勒先生在那边跪下祷告， dengan singkat tentunya. Dengan singkat. 所以他很简单的祷告说。 Lalu kapten kapal itu juga mau ikut berdoa. 那么这个船长呢，在那边也说，我要跟你一起祷告。 Tapi George Muller memegang bahu kapten itu. 但是呢，穆勒先生抓住这个船长的肩膀， Kapten, kamu tidak usah berdoa. 你不用祷告了， Karena kamu tidak percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa. 因为你不相信神要听你的祷告， Jadi kamu tidak perlu berdoa. 所以你不需要祷告。 Setelah itu saudara, 之后呢， George Muller meminta kapten itu melihat ke depan. 所以呢，穆勒先生就要这个船长看前面， Buka pintu 你打开你的窗壳， dan kamu akan melihat kabut itu sudah 你要看见这个云雾已经消失了。 Saudara, dalam kehidupan kita 今天在我们的生活当中， sering banyak kabut yang menghalangi 许多 pandangan 时候有 kita. 很多的雾在那边拦住了我们。 Dan mungkin juga mata kita dipenuhi dengan katarak yang berkabut-kabut itu. 那么也可能我们的眼睛因为有这个拦阻我们视线不能够看见前面的 Sehingga 道路， kita tidak bisa memandang dengan jelas. 我们不能够看得很清楚。 Tapi adakah mata iman di dalam diri 那 kita? 么今天是否在我们的心性里面有这个信心的眼睛吗？ Mata iman yang memandang kepada Tuhan. 那么信心的眼睛在那么仰望你的神， Tuhan yang begitu jelas sudah menyatakan dirinya kepada kita. 那么神的眼睛那么显明的向我们显明他自己。 Apakah saudara dan saya membaca Alkitab dengan setia? 那么是否你今天已经忠心的读神的话 Sehingga 了 kita 吗？ bisa memandang Tuhan dengan sangat jelas. 使我们可以看神看得那么的清楚。 Sehingga kalaupun ada kabut-kabut yang menutupi di depan hidup kita, 以及虽然有前面有很厚的云雾在那边拦住了我们的视线， kita diminta oleh Tuhan bukan memandang kabut itu. 今天神要我们不是看那些云雾的厚， Kita diminta Tuhan bukan untuk memandang permasalahan kita itu. 那么上帝叫我们也不看我们问题的， Tapi kita diminta Tuhan untuk memandang kepada Dia. 但是神要我们去仰望他。 Kapten itu kaget sekali 那么这个船长吃惊了， melihat hamba Tuhan yang luar biasa. 看见这个那么特别棒的一个神仆， Bukan George Muller-nya yang hebat, 不是这个穆勒先生很棒， tetapi Tuhan yang dilayani George Muller itulah Tuhan yang maha hebat. 但是神所穆勒先生所侍奉的神是一个很奇妙的神。 Saudara, kita seringkali mengatakannya terbalik. 许多时候我们却常常反过来。 Oh, si A itu hebat. 那么某某先生很棒， Oh, pendeta itu hebat. 那么那个牧师很棒， Kita tidak pernah memuji Allah yang hebat yang dilayani oleh hamba Tuhan 但 itu. 是我们前面有看那神仆所侍奉的神的奇妙。 Saudara, karena itulah kita harus belajar 所以我们也要学习， seperti George Muller. 好像穆勒先生一样，
Tapi kita minta Tuhan yang menyertai kita. 但是我们要求神与我们同在， Bukan ikut-ikutan George Muller, 不是在那边跟随穆勒先生， tapi ikut Tuhannya yang disembah, yang dilayani oleh George Muller. 但是叫我们去跟随穆勒先生所侍奉的那一位神， Seperti dulu Abraham, 就像亚伯拉罕一样， Ishak, 以撒、 Yakub. 雅各。 Yakub pun mengikuti Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. 那么雅各也在我们跟随亚伯拉罕和以撒的这个神， Bangsa Israel diminta mengikuti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. 所以神要以色列民族在那边相信亚伯拉罕、以撒、雅各的神， Jadi Allah yang diikuti oleh mereka. 所以是上帝，他们要跟随的是上帝自己， Bukan ikut merekanya, 不是看见他们亚伯拉罕、以撒、雅各，不 tapi 是， ikut Allahnya. 而是看他们的所敬拜的神。 Saudara yang dikasih oleh 所以 Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， itulah arti terus memandang 那 Tuhan. 就是继续不断仰望神的意思。 Yang kedua, 那么第二点呢， menjaga kesucian 持守 hidup. 圣洁的生活， Menjaga kesucian hidup kita. 持守我们圣洁的生活。 Saudara, para imam Lewi pasti tahu arti menjaga 所 kesucian 以利 hidup. 未人他一定知道怎样去持守 Karena itu 圣 memang 洁， sudah tugas pelayanan mereka setiap waktu di kemah suci. 因为是他们在圣殿侍奉的那个已经归集了。 Saudara, mereka pasti mengingat kematian Nadab dan Abihu. 所以他们必须要记得亚大和亚比弗的这个事， Tercatat di Imamat pasal ke-10. 在利未记第10章里面所记载的。 Nadab dan Abihu ini anak-anaknya Harun, saudara. 那么那大和亚比弗他是亚伦的后代， Mereka baru diajarin melayani Tuhan itu gimana. 所以他们刚刚被教导怎样去侍奉神。 Mereka diajarin sama Musa kalau ke kemah suci di ruang kudus itu harus ngapain-ngapain saja. 所以摩西在那边教导他们，如果你到圣殿，你必须要做些什么。 Khususnya ketika menyalakan api untuk kaki Dian. 特别是当他们要点那个灯的时候， Nah, mereka harus melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. 所以当他们要点这个月桂的灯的时候，必须要按照神的规矩来去点。 Tapi tidak tahu Nadab Abihu itu ngambil api dari mana. 但是我们不知道拿大和亚比弗从什么地方得到那个火， Alkitab mencatat mereka mengambil api asing. 所以他们在那边就是用这个凡火， Ya, 别 mungkin 的火。 bahan-bahannya tidak seperti yang Tuhan mau. 那么可能他们用的这个颜料跟上帝所要的颜料不一样， Mereka pakai bahan lain. 他用别的颜料。 Akhirnya Nadab dan Abihu, anak-anak Harun langsung disambar 所以 api dari Tuhan. 所以亚伦的后代呢，结果呢，他们2个人被火烧了， Langsung mati. 他们这届死。 Tuhan langsung perintahkan, jangan berduka cita, jangan bersedih. 所以上帝命令他们不要为他们伤心。 Saudara, kalau membaca Alkitab, kalau kita tidak mengerti dengan baik, 若是我们没有好好的去了解圣经的话， pasti akan menganggap Tuhan itu kejam. 那我们一定会以为神是那么残酷的神。 Tuhan membunuh kedua anak ini. 那么呢，上帝在那边杀了这2位孩子。 Sudah gitu, Harun orang tuanya, ortunya tidak boleh bersedih. 那么以后也叫亚伦不要为他的儿子死而伤心。 Waduh, rasanya kok Tuhan itu nggak punya 那么 empati. 看起来神没有在那边怜悯人的心， Baca Alkitab baik-baik. 所以我们好好的读圣经。 Yang saya ngomongkan itu sudah saya berapa kali saya sudah baca dan saya cukup hafal. 那么呢，我好几次已经读了，我觉得我能够在那边背熟了。 Jangan bersedih, 所以我们千万不要为此而伤 jangan 心， berduka cita atas kematian anak. 不要为做他们的事而伤心， Karena mereka melanggar kesucian Tuhan. 因为他们已经违反了神的圣洁。 Saudara, kita tidak katakan Tuhan itu nggak punya belas kasihan. 我们没有在那边说神是没有怜悯人的神。 Nanti kalau gitu saudara, orang-orang yang nggak percaya Tuhan masuk neraka selama-lamanya dihukum,
Tuhan tidak punya belas kasihan. 那么若是如此的话，那么那一些不相信神的人，他们被丢在地狱里面，那么呢，表示说神没有怜悯的心吗？ Kayak itu sampai ada hamba Tuhan sarjana teologi yang mengajarkan neraka itu sebetulnya nggak ada. 那么因着这样子，那么造成有的神父在那边教导说，其实呢，这个地狱没有存在的， Karena Allah itu maha kasih. 因为神是蛮有慈爱的神， Karena Allah maha kasih, maka neraka ndak ada. 所以因着神是有慈爱的神，所以地狱不存在的。 Pasti Tuhan akan berbelas kasihan orang-orang dihukum di neraka. 那么呢，上帝已经在那边怜悯那一些必须在地狱里面受苦的人。 Saudara, kita tidak boleh memahami Tuhan menurut keinginan kita. 我们千万不要以我们的心意在那边去了解我们的神。 Saudara, Tuhan katakan, jaga kesucian hidup kalian. 那么呢，神告诉我们，叫你们去自洁。 Saudara, begitu pula di 2 Samuel, kematian Usa. 那么呢，在撒母耳记下乌撒的时， Karena dia menyentuh tabut Tuhan yang mau terjatuh, 因 tergelincir. 为他在那边看见这个月桂要倒下去，所以他用扶住这个扶住这个月桂。 Karena waktu itu tabut itu dibawa naik kereta, 因为那个时候用马车在那边带这个月桂 kereta kuda. Ya. 这个马车呢在那边载这个月桂， Maka Usa mau menolong istilahnya. 所以乌撒好像去帮忙。 Padahal tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh tabut. 那么呢，其实已经事先告诉他们，没有任何人可以在那边去摸 Langsung 这个， disambar oleh Tuhan, Yekwe. mati Usa. 所以就这样乌撒就这样死了。 Oh, Daud juga tanda petik kesel. 那个时候大卫也感到很气愤了， Ya. Aduh, Daud takut sekali. 大卫也是很害怕了。 Daud tidak mau membawa tabut itu lagi. 所以大卫也不敢去载这个月桂了， Taruh di satu tempat. 就放在一个地方。 Akhirnya Tuhan memberkati tempat tersebut. 结果上帝祝福那个地方， Akhirnya Daud sadar, 以后呢，大卫才醒悟到 dia salah. 他错了。 Tabut Tuhan tidak boleh dibawa dengan kereta 那 kuda. 么呢，这个月桂不能够用这个马车在那边载的。 Oh, kereta kan seolah gagah, saudara, megah. 那么呢，马车好像很棒很， Aturannya Tuhan, tabut 威严的。 tabut itu tidak boleh dibawa dengan kereta. 所以上帝的这个这个条规呢，这个月桂不能够用马车在那边去载它， Tapi dibawa oleh Imam Lewi dengan berjalan kaki diangkat dengan bahunya. 乃是叫利未柱在那边抬着这个月桂在那边走。 Itulah cara Tuhan. 这是上帝的这个方法。 Loh kok nggak praktis ya? 那么好像不太实际一样。 Kalau dibawa orang kan jalannya lambat. 那么若是用人在那边去抬，那么表示 Kalau 说很 dibawa 慢了。 kereta kan jalannya cepat. 那么若是用马车就会很快的， Lagi pula megah kan? 而且是很威风的。 Tuhan tidak punya pikiran seperti itu. 神没有这样的想法。 Saudara ini kasih Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， Ketika Tuhan memerintahkan kita hidup suci, 所以今天当上帝命令我们叫我们自洁的时候， sudahkah kita selalu waspada, 那么是否我们每一个人已经醒悟到， terus menjaga kesucian dalam 不守 hidup 保 kita? 不断的保守我们圣洁的生活在神的面 Kesucian 前？ itu bermula dari kesungguhan hati kita, 那么这个圣洁的生活是来自我们内心所产 lalu 生的。 kelurusan pikiran kita, 那么在那边更正我们的思维， lalu kemudian seluruh tingkah laku kita, 还有呢在那边更正我们的行为、 sikap kita, 我们的态度、 perkataan 我 kita, 们的言语， kemudian perlakuan kita dengan orang-orang sekitar kita. 还有我们待人接物的事情。 Itu menunjukkan kita betul-betul menjaga kesucian. 那么表示说我们在那边持守圣洁的生活。 Bangsa Israel juga harus menjaga kesucian hidupnya. 以色列民族必须在那边持守圣洁的生活。 Yosua katakan, jagalah, kuduskanlah hidupmu. 所以神也命令约书亚说呢，告诉以色列民族，叫他们持守圣洁的生活， Karena engkau akan melihat keajaiban dari Tuhan. 因为你要看见神的奇妙， Kau akan menyaksikan sendiri dan kau akan mengalami bagaimana menyeberang sungai Yordan. 而且你要在那边亲身经历，在那边怎样去过这个约旦河。 Saudara, yang akan memasuki sungai Yordan ini adalah orang-orang generasi baru.
那么呢，要这个过约旦河的是那些新一代的民族， Mereka pada waktu itu mungkin banyak kan masih kecil. 可能他们那个时候还是很小， Karena ketika mereka sudah berdosa sering bersungut-sungut di padang gurun. 因为以色列民族当他们常常犯罪的时候，常常发怨言。 Hanya Tuhan menetapkan yang berusia 20 tahun ke bawah yang bisa masuk ke tanah 所以 Kanaan. 神就命令那一些20岁以下的孩子才可以进到迦南地。 Yang 20 tahun ke atas yang seharusnya sudah dewasa. 那么20岁以上的，因在他们已经成人了， Mereka semua akan mati di padang gurun. 他们又死在旷野。 Sehingga sudah generasi baru ini mengalami hal yang juga baru. 那么这个新一代的民主，他们在那边经历新的奇妙的事情， Mereka diizinkan Tuhan menyaksikan mujizat yang luar 所以 biasa. 神许可他们看见神的神迹。 Ya tentu Tuhan berharap agar mereka sungguh-sungguh mengerti Tuhan yang memilih mereka adalah Tuhan yang ajaib. 让他们可以明白，拣选你的神是一个奇妙的神， Tuhan yang maha kuasa. 是一个蛮有全能的神。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹们， Kesucian hidup adalah bagian integral yang melekat dalam kehidupan umat 那 Tuhan. 么圣洁的生活是紧紧的粘在我们每一个人心灵深处的 Itu 生活， juga sebagai perwujudan iman kita kepada Tuhan. 也是我们这个心性的表现。 Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha 我 suci. 们所敬拜的神是一个圣洁的神， Kita mengimani itu. 我们相信这点， Maka dengan demikian kita juga otomatis akan menjaga kesucian hidup kita. 所以我们就应该这届也是过一个持守圣洁的生活。 Beberapa waktu lalu saya mendengarkan YouTube atau apa itu ya, pendeta LGBT. 那么呢，前些日子呢，我听到一个牧师在那边说， Pendeta 同 yang 性恋 homoseks 呀，同性恋的牧师 masih berani ngomong atas nama Tuhan. 还是很敢的在那边说是奉主的名。 Saudara, saya tidak tahu, saudara, yang namanya demokrasi itu banyak bisa menyesatkan orang kalau tidak dituntun oleh firman Tuhan. 所以若是我们没有让神的话来带领我们，我们会常常走错路。 Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa menjadi hamba Tuhan? 那么他怎能成为一个神仆呢？ Padahal Tuhan menuntut kesucian hidup dalam diri kita. 神要我们过一个圣洁的生活， Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kita. 我们不能够在那边把神当作儿戏。 Saya sadar saudara, di negara-negara yang bebas, 所以我领会到，在那些自由的国家里 hamba 面呢， Tuhan yang berani mengatakan bahwa homoseks itu dosa, kemungkinan bisa akan dihukum. 那么呢，可能在那边说这个同性恋是犯罪，那么就会受到政府的刑罚。 Saya tidak tahu hamba Tuhan di tempat-tempat begitu masih tetap berani mengatakan itu atau tidak. 但是我不了解，在那种地方的神父还敢不敢说那句话呢？ Saudara, Alkitab mengatakan dosa ya pasti dosa. 那么，若是圣经说犯罪，那表示一定是犯罪的。 Nanti saya akan khotbahkan di dalam perjalanan ini akan tahu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. 但是我要说，没有大罪小罪的。 Semua dosa adalah dosa di 那么 hadapan Tuhan. 所有的罪在神面前都是罪。 Tapi memang bagaimana cara Tuhan untuk menghapus dosa itu ada caranya Tuhan, bukan Nama- caranya kita. 神怎样去赦免我们的罪，是神用他的方法，不是我们用我们的方法。 Kita ikut Tuhan berarti ikut caranya Tuhan. 那么我们跟随神，表示说我们要跟从神的方法。 Kita tidak boleh mengatakan saya ikut Tuhan, tapi menurut cara saya tidak 我们 bisa. 千万不能够说我跟随神，但是用我的方法，不可能的。 Saudara, kita mau hidup di negara Indonesia. 那么今天我们要活在这个印尼国家里 Kita 面， menjadi warga negara Indonesia. 我们成为这个印尼国家的子民， Ya ikuti aturan di Indonesia. 那么我们必须要遵守这个国家的条规。 Mau hidup di Amerika, 若是你要生活在美国的 jadi 话， warga negara sana. 那么成为美国国民， Ya ikut aturan sana. 那么你就要跟着那边的条规。 Kita mau jadi warga negara kerajaan sorga. 我们今天要成为天国的子民， Ya ikut aturan kerajaan 我们 sorga. 必须要跟随这个天国的条规。
Mana ada saya hidup di Indonesia, 那么承认我住在这个印尼国 warga 家， negara Indonesia, 我们成为印尼的居民， ikuti aturan Amerika, nggak ada. 但是我们却跟着美国的方法，不可能的。 Apalagi kerajaan surga, saudara. 那么更有其天国， Saudara, walaupun ada yang warga negara Amerika atau warga negara negara yang hebat, 那么不论美国是一个很棒的这个国家， mau jadi warga kerajaan surga, 要成为天国的居民， warga negara yang di dunia nggak laku, saudara. 那么在这个地上的居民是不公认的。 Semua harus ikuti kerajaan surga. 我们一切都是要跟着天国的 Saudara 殖民 dan 的方 saya, 法。 kita semua mengatakan kita anak-anak Tuhan. 那么今天你我说我们是神的儿女， Ya ikuti aturan Tuhan. 我们必须要跟着神的所定的条规， Bukan aturanku. 不是我用我的条规。 Saudara, saya percaya saudara tahu seorang pelukis yang terkenal bernama Leonardo da Vinci. 那么我们知道有一个叫 Leonardo da Vinci 的这个画家，很出名的画家。 Wah, dia yang melukis seorang yang terkenal, Mona Lisa. 他在那边画这个莫娜丽莎像，很出名的一位画家。 Lukisan yang waduh dianggap yang terhebat begitu. 那么这个画呢，是一个很棒的一个画，很出名的画。 Seorang wanita yang dilukis dengan senyumnya yang tipis. 那么莫娜丽莎的微笑， Ya, sampai banyak orang menafsir itu senyum apa gitu ya. 那么很多人在那边预测，那么他的微笑是怎样的一种微笑 Lain 呢？ dengan senyum Pepsodent, saudara. 那么跟这个不烧店的微笑不 Karena 同的， giginya harus kelihatan dan kinclong lagi, ya kan. 因为牙齿要看见，看得那么洁白。 Tapi yang saya mau ceritakan ini bukan lukisan Mona Lisa, 但是我在这里讲的不是莫娜丽莎微笑的图画， tapi lukisan The Last Supper, perjamuan terakhir Tuhan Yesus. 而是他在那边画耶稣的最后的圣餐的。 Konon sudah ketika sebelum melukiskan lukisan perjamuan terakhir, 所以当他还没有把这个最后的晚餐在那边画成的时候呢， Leonardo da Vinci itu memikirkan dua hal yang amat penting, 所以达芬奇他很注重看见两样重要的事情， yaitu bagaimana melukis orang-orang yang ada dalam perjamuan. 那么就是怎样去画那些在这个最后的这个晚餐的那些参与的每一个人。 Ada dua yang sangat sulit. 那么有两个很难画的， Yang pertama melukis Tuhan Yesus, 那么第一个呢是画主耶稣的像， dan yang kedua melukis Yudas. 那么第二个画呢是犹大的像。 Kalau yang lain dia tidak terlalu berpikir sampai dalam sekali. 那么如果是其他的画，他还可以随便的画。 Nah, ketika dia mau melukis dua tokoh ini, 所以当他要把这两个人都画的时候呢， yang pertama Tuhan Yesus, 那么第一个画是主耶稣， maka sudah dia cari orang, 那么他就到处找人， dia cari orang yang kira-kira punya wajah, punya kepribadian yang lembut, penuh cinta kasih dan yang berintegritas hidupnya. 那么他就找那个Ya, 很温柔的， ya. 而且呢很有这个内涵生活很棒的一个人，很温柔的。 Dia coba cari orangnya 他在那边到处那个找人， supaya nanti orang tersebut bisa dilukis 圣洁的，以后呢他可以把这个人画出来。 seolah-olah menggambarkan seperti inilah Tuhan Yesus. 那么就好像主耶稣就好像这个画一样， Akhirnya dia dapatkan orang, 所以他找到了那个人， maka dia lukis. 他就把他画了。 Orang itu jadi model. 那么他就成为一个模特儿。 Setelah lukisan itu selesai, 所以呢，画完了以后呢， yaitu mengenai Tuhan Yesusnya, 就是画主耶稣的像。 maka sekarang yang kedua, 现在第二个像呢， 11 murid yang lain no problem. 那么其他11个门徒是没有问题的， Tapi ini yang terakhir ini, yang ke-12 ini, Yudas ini susah sekali.
那么这个最后一个呢，就是犹大，很难画的， Lalu dia coba cari 所以他又再去找人， bagaimana dia bisa mendapatkan orang yang gambarannya seperti Yudas. 那么他怎样找到一个好像犹大一样的那个画 Maka 来 dia 去画？ pergi ke berbagai penjara. 所以他就到很多的监狱在那边找， Dia melihat orang-orang yang di penjara. 所以他就看那些被关在监牢里面的人。 Kita akan biasa menduga bahwa orang-orang yang di penjara itu kan pasti kita anggap orang-orang jahat. 所以我们常常就是把监牢里面的人当作坏人。 Maka sudah Leonardo pergi ke beberapa penjara. 所以呢，六纳就到处去找很多的 Tidak 监狱， dapat, tidak dapat. 找不到， Akhirnya dia, aduh sulit sekali. 那么难啊！ Akhirnya dia pergi setiap kali jalan-jalan ke pasar, dia liatin setiap orang. 所以他就到市场那边去找每一个人， Apalagi Kan. sudah, ya orang-orang, oh mungkin ini apa namanya pencopet, 可能是那些小偷， ya penjambret. 还是在那边常常抢劫人的， Mungkin ada orang apa yang kerjaannya kurang enak begitulah, tidak Atau terpandang. 啊，那一些人看不起的人物， Dia pergi ke berbagai tempat. 他就到处找人， Dia tidak dapat, saudara. 他没有找着， Hampir 3 tahun lama. 所以大概3年。 Hanya satu kali dia pergi ke suatu tempat. 那么有一天，他到一个地方去， Di dekat suatu selokan. 所以在一个角落里面， Dia dapat orang ini. 他找到了这个人， Wajahnya begitu culas. 所以他的面相那么的清楚， Pandangannya begitu keji. 那么呢口部的脸孔， Orang ini tepat sekali. 那么这个人很恰当的， Wah, dia langsung berbicara dengan orang tersebut. 所以他就跟这个人讲话， Saudara, 弟兄啊， maukah engkau menjadi model? 你要不要成为我的模特儿 Saya 呢？ mau gambar kamu. 我要给你画， Ini cocok untuk orang yang saya mau gambar. 那么跟我所要找的人很恰当， Saya mau menggambar kamu sebagai tokoh Yudas. 那么我要把你画好，画成犹大的像。 Orang itu sudah menangis. 这个人哭起来， Menangis terseduh-seduh pada Leonardo da Vinci. 他在那边在他面前大哭起来。 Loh kenapa kok kamu menangis? 为什么你哭呢？ Kan nanti bakalnya juga dibayar. 岂不是我要给你付会吗？ Dia menangis. Tuhan, tidak tahukah Tuhan bahwa 3 tahun yang lalu Tuhan juga memakai aku sebagai model Tuhan Yesus. 那么呢，你还记得吗？3年前你要用我这个成为模特来去画耶稣的像。 3 tahun lalu 3年前， saya pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi model. 那么呢，你也在那边用我成为模特来去画。 Setelah itu saya hidup dan jatuh ke dalam dosa. 那么呢，之后呢，我跌落在罪恶当中 Saya。masuk ke dalam kejahatan-kejahatan. 那么我跌入在那些恶的行为当中， Dan akhirnya saya seperti sekarang ini. 那么我就变成这样的处境。 Saudara yang dikasih Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Adam dan Hawa diciptakan amat baik dan suci oleh Tuhan. 那么上帝今天创造亚当夏娃那么的圣洁，那么的美善， Hanya dengan tidak taat kepada perintah Tuhan. 乃是因着他没有遵守神的命令， Mereka langsung jatuh dalam 他 dosa. 们就跌落在罪恶当中。 Langsung Adam dan Hawa saling menyalahkan. 那么他们就彼此在那边责怪他人， Dan keturunannya menjadi orang berdosa. 所以他们的后代就成为罪人， Termasuk kita semua. 也包括今天你我。 Saudara, sebagai orang percaya, 那么今天我们成为信徒， ketika kita sudah disucikan oleh Tuhan, 当我们已经蒙神圣洁以后呢， mari jaga terus kesucian hidup 我 kita. 们要持守那个圣洁的生活， Jaga baik-baik. 我们要好好的持守， Jangan sampai ada dosa yang merasuk dalam diri kita 千万不要让这个罪侵入我们的生活。 dan terus berkancah dalam dosa. 那么一直让我们一直不断的活在罪恶当中， Kita akhirnya tidak bisa mengerti lagi hidup sebagai anak Tuhan. 那我们就不了解怎样成为神的儿女的生活了。
Itu Yakobus mengatakan dalam suratnya, 所以雅各在他的书信里面也说， mana mungkin satu lidah yang sama mengatakan memuji Tuhan, tapi di lain waktu mengutuk orang lain. 那么一个舌头怎样去在那边，一面人在那边称赞人，一面在那边去咒诅人呢？ Tidak mungkin ada satu lidah itu memuji Tuhan dan besoknya mengutuki orang lain. 那么一个舌头不能够在那边一面赞美神，一面在那边咒诅神。 Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. 那么千万不要让我们成为这种人， Mari jaga kesucian hidup 让 kita. 我们持守我们圣洁的生活， Bermula dari hati kita, 从我们的心开始， lalu pikiran kita menjadi lurus. 还有呢，使我们的思想成为更正了，更正了我们 Akhirnya 的思想， perbuatan-perbuatan kita 还有我们 menjadi 的 benar di 也让我 hadapan 们的 Tuhan. 行为成为一个正确的行为， Bukan mencari perkenanan manusia, 不是在那边想到世上的事情， tapi mencari perkenanan Tuhan. 但是我们在那边寻求神的悦纳， Itu namanya memandang kepada Tuhan. 那么这就是仰望神的意思 Itu，namanya berjalan dengan iman. 就是我们以心性同行的意思。 Saudara, kita bukan berjalan dengan deposito kita. 不是以我们的这个存款在那边同行 Kita 的， bukan berjalan dengan rumah kita. 我们也不是以我们的房子在那边 Kita 行 bukan 走， berjalan dengan mobil kita. 也不是以我们的车子在那边 Kita 同行， berjalan dengan iman kita 我们用我们的心性同行， yang terus memandang kepada Tuhan 叫我们继续不断的仰望 dan 神， terus menjaga kesucian hidup 不 kita. 断的持守我们圣洁的生活。 Itu namanya iman yang berfungsi tepat pada jalurnya. 那么这就是表示说，我们的心性是一个很有效的信息，而且是很正确的信心。 Kiranya Tuhan memberkati 愿 firman. 神祝福神的话， Mari kita 我 berdoa. 们祷告。 Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. 神啊，求你祝福你的话语， Tolong umat-Mu sekalian. 求你帮助每一个神的儿女们。 Apa artinya melangkah dengan iman? 我们以信心来迈步前行的意思， Yaitu terus memandang kepada Tuhan. 就是继续不断的仰望神。 Kami tidak bergantung kepada iman kami, 我们不是依靠我们的信心， tapi kami bergantung kepada Tuhan dalam iman kami. 但是我们在信心当中仰望我们的神， Karena iman kami selalu memandang kepada 因 Tuhan. 为我们的信心，我们一直在那边仰望神， Dan iman kami mengajar juga 而且我们的信心也教导我们， dari Tuhan bahwa kami menjaga kesucian hidup 就是 kami. 叫我们持守我们圣洁的生活。 Kesucian hidup adalah hal yang Tuhan tuntut kepada setiap umat Tuhan. 那么是神对他的子民的一个要求。 Kami ikut Tuhan berarti ikut aturan Tuhan. 我们跟随神，表示说我们遵守神的一切约规、条 Jangan 规。 Jangan kami berpikir ikut Tuhan tapi ikut aturan sendiri. 我们千万不要跟随神，但是却用我们的这个方法。 Tapi ikut Tuhan berarti ikut aturan Tuhan. 我们跟随神，表示说我们在跟随神的轨迹。 Tolonglah kami ya Tuhan, 神啊，帮助我们， supaya kami betul-betul bisa melangkah dengan iman dalam hidup kami di 让我 tahun 们 ini. 真正在今年，我们可以用信心来以你迈步前行。 Dengar doa kami. 求你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣就是圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali. 交给主你。